Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini kita kembali ke The Daily Show bersama Madan untuk season kedua. Okay, so kita tunggu semua join live kita. Kita akan live bersama Madan sebentar lagi pada pukul 5. Okay, so kita tunggu Madan, kita tunggu semua join kita punya live dulu. Hai, Assalamualaikum. Kita akan live bersama Madan pada pukul 5 nanti. Kepada yang dah join live kami, boleh pergi ke kami punya profile, ada link pendaftaran. Dan kepada yang nak tengok apa yang kami offer kepada usahawan-usahawan di Malaysia, boleh pergi ke website kami halalstreet.co.uk. Assalamualaikum daripada usahawan lokal. Waalaikumsalam. Dah join Halal Street ke belum tu? Yang tengok live kita ni dah pernah join Halal Street ke belum? Kita di Halal Street mencari usahawan Malaysia untuk bantu mereka pasarkan produk mereka ke UK, ke luar negara, okey. Kepada yang sedang tengok live kami, kita akan live bersama Madan sebentar lagi pada pukul 5 dengan guest kita untuk hari ini. Okey, kepada yang dah tengok, boleh tag kawan-kawan anda untuk share, beritahu mereka apa Halal Street buat sekarang, okey. So kepada yang tengok live kami, kepada yang nak request live ni boleh request. Because sebentar lagi selepas ada interview kita punya guest, kita akan benarkan anda untuk promote anda punya produk selama 5 minit. Join sudah tuan usahawan lokal. Oh, berhubung dengan siapa tu? Dengan Puan Oja ke dengan saya? Okey, sementara semua tengah tengok live kita akan live sebentar lagi pada pukul 5. Nak join kena dapatkan halal jakim dia. Okey, daripada resepi Masyai. Untuk join tak perlukan sijil jakim. Because jika produk anda adalah produk Muslim, produk Melayu tak perlukan sijil halal. Dengan tuan, dengan saya. Okey, saya kena check balik. Banyak sangat. Kita di Halal Street setiap hari kita dapat 40 ke 50 permohonan. So, kalau yang konten tu kalau ada yang terlambat reply ke ataupun saya terlupa nak reply, tak apa, message je saya semula. Takut saya tak sempat nak reply. Rendang semuki BQ anak. Rasa macam pernah dengar. Rasa dah ada, kita dah proceed untuk dokumen. Okey, saya akan playkan video sementara anda semua tengok live ni. Kepada siapa yang nak tanya, kita akan jawab soalan anda. Kepada yang baru join, boleh tag kawan anda. Kita hendak mencari usahawan di Malaysia untuk promosikan produk mereka ke UK. Okey, saya playkan video. So siapa nak tanya boleh teruskan tanya di bawah. Nanti saya akan reply saja anda punya soalan. Beritahu juga kalau yang dah join ni, beritahu apa produk anda. Kita akan beritahu sama ada sesuai atau tak juga. So siapa nak tanya teruskan tanya. Dan tolong tag kawan-kawan anda dan share live ni, okey? Okey, kepada yang dah join ni boleh tag. Nak tanya soalan boleh tanya. Kita di Halal Street, kita mencari usahawan Malaysia untuk pasarkan produk mereka ke UK. So itu adalah apa yang kita buat. Ada ekor, alamak sebab saya rasa office ni bergema kot. Bantai ya, okey. Kepada yang dah join, tunggu, kita akan live bersama Madan sebentar lagi pada pukul 5. Kepada yang belum join Halal Street, boleh terus pergi ke kami punya profile di Halal Street. Ada link pendaftaran, terus klik link pendaftaran di situ. Ataupun boleh terus pergi ke Madan punya profile, ada link pendaftaran juga di situ. Okey, sebentar ya, saya cuba invite, dah boleh kan Syah? Kepada yang belum tengok live kita, kepada yang belum pernah pergi ke kami punya website, boleh type halalstreet.co.uk. Mungkin siapa boleh type dekat bawah tu, halalstreet.co.uk, gorgeously 50. Tolong type halalstreet.co.uk. So kepada yang nak tengok produk apa yang telah dipasarkan dalam kita punya platform, boleh tengok dekat kita punya website. Ada pelbagai produk, ada yang jual ikan bilis segar, ada yang jual paste sampai ikan bilis, ada yang jual budu, ada jual gopok keping, macam-macam produk ada dalam kita punya platform. Dan sekarang kami mencari lebih ramai lagi usahawan Malaysia yang ada menjual produk seperti gula-gula, produk vitamin, produk kosmetik yang Malaysia punya produk. Kita nak masuk ke dalam kita punya website supaya orang UK yang Muslim boleh dapatkan produk-produk yang halal. Okey, dekat situ ada yang dah letak website kita, saya akan pinkan komen tu. Sementara tu saya akan playkan video untuk anda tengok, okey. Okey. So yang nak tanya betul dengan tanya, nanti kita akan live bersama Madan tepat pada pukul 5 nanti, okey. So yang nak buat promosi bersama Madan boleh request juga live ni. Kita akan approve selepas pukul 5.20 selepas Madan dah interview kita punya kat hari ni, okey.
So saya bagi anda tengok dulu untuk video kita. Dah standby ke Ashraf? Dah boleh? Sekejap ya. Okay. So kepada yang tanya soalan teruskan tanya. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Bersama saya, Mak Dan, setiap hari pukul 5 petang. Jumpa di sana. The Daily Show. Temu bual dengan peniaga kecil, talking about cabaran yang dihadapi, sukses yang dicapai. Hai, Assalamualaikum. Kepada yang dah join kami punya live, kepada yang nak request live ni boleh request because kita akan live bersama Mak Dan sebentar lagi pada pukul 5. So kepada yang nak buat promosi untuk produknya, boleh request, tak kisah apa-apa pun produk, tak kisah perfume, jual kerupuk lekor, jual apa benda je, tak kisah. Siapa yang nak buat promosi bersama Mak Dan, request sahajalah kami, kita akan approve selepas Mak Dan interview kita punya guest untuk hari ni, okay? So kepada semua juga, kepada yang belum join ke dalam Halal Street, boleh pergi ke kami punya profile, ada link pendaftaran di situ, terus klik, dan juga nanti akan ada staff yang WhatsApp kepada Encik untuk terangkan A to Z macam mana untuk join ke dalam Halal Street, okay? So kita akan invite Mak Dan sebentar lagi pada pukul 5 dengan guest kita untuk petang ni. Okay, saya cuba invite Mak Dan dahulu. Kepada Mamu Kiri Kuala Melaka, okay. Ada request, tak apa, nanti saya akan approvekan anda punya live selepas Mak Dan habis interview guest kita. Mungkin dalam 5.20, 5.30 macam tu, just stay dekat kita punya live. Saya akan approve sebentar lagi, okay. Untuk anda promosikan anda punya produk. Saya macam dah memohon boleh upload produk ke. Usahawan lokal boleh tak WhatsApp semula kepada saya akan bagi link dekat Encik untuk uploadkan produk. Hai Mak Dan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, awak tengah cakap apa tu? Hari ni ramai tak ada daripada guest kita yang bertanya dan actually dah ada yang request untuk join live ni. Saya beritahu just stay dekat live ni, kita akan approvekan selepas Mak Dan interview guest kita. Sekejap ya, dalam pukul 5.20, 5.25 kita akan panggil lah. Kita Betul. punya daily show kita lebih kurang dalam setengah jam. So lebih kurang 20-25 minit kita akan panggil lah. So sekejap je. Kalau tu tunggu dia sekejap, nanti kita panggil lah.
Okay, Adan, dah ada? Okay, dah masuk dah. Okay. Assalamualaikum. So, okay, Assalamualaikum. Saya Mak Dan, welcome to the Daily Show. 9 Julai pukul 5.01 dan hari ni kita bersama dengan salah seorang co-founder daripada brand Perfetto. Kita ada Ya, Tuan Tuan. bin Zainal Abidin. Ya, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Walaupun kita nampak hari ni dah cecah 9,000 kes lah hari ni. Ya Allah. Ya, betul. Ui. Betul Tuan, sangat menakutkan juga. So, thank you for having me here today. Thank you. Terima kasih kerana join kita, kerana luangkan masa join kita hari ni. So, kita jangan buang masa. The show kita lebih kurang setengah jam. So, kita straight to the point lah. So, sebenarnya, apa sebenarnya Perfetto? Okay, sebenarnya let me, before saya start, izinkan saya dulu mengucapkan terima kasih kepada, kepada Mr. Simon, kepada Puan Oja dan juga tim Halal Street kerana invite saya pada hari ini supaya saya boleh berkongsi sedikit tentang produk saya dan juga values lah. Dan juga values yang saya offer kepada public. Okay? So, nama saya Ikhwan. Nama penuh saya Ikhwan bin Zainal Abidin. Saya adalah seorang founder ataupun co-founder untuk produk Perfetto yang di mana kami menawarkan atau menyediakan sejenis produk pencuci mulut iaitu dessert yang berasaskan isi durian D24 yang asli. Iaitu kita panggil sebagai durian crepe lah. So it's a combination for someone yang memang ada sweet tooth dan juga yang memang orang kata kalau kita panggil sebagai hantu durian lah, durian lovers. So it's a suitable product lah. It's a suitable product untuk mereka. So again just to share with you one of our biggest accomplishment last week. So last week it was our mini launch untuk kita punya produk durian crepe Perfetto ni, kan? So durian crepe Perfetto ini yang ada sijil halal komplit yang menggunakan isi D24 yang asli. So on 30th of July kita buat mini launch selama 2 hari. Alhamdulillah on the 1st July dalam late evening macam tu kita dah sold out 100 packs dalam bentuk pre-order sahaja. So Alhamdulillah. Untuk for us satu perniagaan yang baru, IKS tambah-tambah lagi. So 100 pack yang kita berjaya jual dalam sehari setengah tu is one of kami boleh consider sebagai our biggest accomplishment lah. And kita berjaya deliver 97 packs within Friday tu juga. One day tu juga kita deliver semua 97 packs. But on Saturday, ada customer yang minta untuk hantar on Saturday, kita hantarlah on Saturday. So based on dia punya, orang kata, dia yang nak kehendak dia lah. So again guys, kalau Jumaat dengan Sabtu memang all out lah. Alhamdulillah 100 pack kita berjaya jual dalam masa sehari setengah saja. So again guys, untuk yang nak merasai ataupun menikmati kelazatan Perfetto durian crepe ni dengan 3 langkah yang mudah, anda boleh dapatkan. Hubungi kami, buat tempahan, kami deliver at your doorstep. Easy. So memang It's easy mudah lah, senang lah kan. Mudah. Okay, saya sebelum kita punya live show, saya duduk study sikit, saya duduk tengok Instagram korang dan saya rasa tengok pada gambar, tengok pada apa yang orang cakap, tengok pada semua Instagram. Nampak macam durian crepe dari Perfetto ni agak tebal, betul? Yes, kalau dari segi kalau this is just saya kongsikan sedikit feedback lah. Okay? Saya kongsikan sedikit feedback daripada customer kami sebab setiap customer yang ataupun pelanggan yang membeli durian crepe kami, saya memang akan buat post sale follow up call. Post sale follow up call ni adalah yang di mana saya gather information, saya gather diorang punya feedback so that saya boleh improve dari segi produk, improve dari segi service dan juga improve dari segi customer experience. So dari segi size memang ada segelintir customer yang mengatakan kita a bit kecil to compare with other competitor. Tapi dari segi isi durian tu kami beri lagi banyak daripada mereka, daripada kompetitor. So kita main di price versus value di situ. Kan? So walaupun mereka punya besar, contoh kompetitor saya punya besar ni, tapi isi durian dia sangat sikit. Saya punya mungkin kecil sikit daripada kompetitor, tapi isi durian saya lagi banyak daripada kompetitor. So kami menang dekat value di situlah. Okay, maknanya it's not the quantity, it's the quality, kan? Exactly. Betul tuan. So okay, Ikhwan cakap ini launching baru lah. Betul.
so memang Profeto ni baru, memang company baru, produk baru sangat ke macam mana sebenarnya? Okay, would you like me to share kita punya milestone of the company ke atau macam mana? Sila. Please do. Okay, alright. So basically untuk this company, untuk my company lah, not Profeto. Profeto is our brand name. Our company, it was started in 2018, August 2018. So waktu 2000, kami start dengan kita 3 sahabat lah. Saya bersama lagi 2 sahabat karib saya. So 2 sahabat karib saya bersama saya 3 orang yang mempunyai mempunyai skill set yang berbeza, dan kita leverage on it. Kita leverage on our punya expertise so called. Saya lebih kepada operation dan juga saya rakan kongsi saya Hairul Haris, dia lebih kepada PR dan juga marketing, dan lagi seorang rakan kongsi saya Khairul Azizi, dia lebih kepada finance dan juga accounting. So all of three kita bertiga, 3 of us, kita play the major role moving. So starting on 2018, kita start dengan menjadi agent untuk satu produk almond milk. It's a local brand almond milk, agent untuk mereka. Lepas tu kita betul. So lepas tu kita brand tu sebenarnya is a local brand, tapi local brand ni pun dia dah berjaya penetrate market US tau. So dia orang punya produk ni dia dah terajai oleh seorang yang orang kata ada passion, memang dia ada drive lah. So dia pun adalah salah satu kita orang punya example lah untuk kita untuk grow macam mereka juga. So again 2018 is our starting point, and then masuk 2019 kita start untuk menjual durian crepe. Tapi durian crepe tu juga sama, kita mengambil kita panggil sebagai agent, dan juga kita trade durian crepe brand lain tu masuk ke retail shop yang lain. So untuk sekadar perkongsian juga kepada anda semua penonton, viewer, dan juga tuan lah, okay? Kami adalah yang pertama yang dapat membawa masuk durian crepe brand tersebut masuk ke dalam Petronas Mesra. So before this lah. So kita yang pertama dapat membawa masuk brand durian crepe tersebut masuk ke Petronas. So right now alhamdulillah, kalau anda tengok di beberapa Petronas di Klang Valley ni, ada dah brand tu. Dah ada dah brand tu. So kita yang pertama bawa lah. So again, lepas tu moving forward pula, bila kita dah start main retail shop seperti Petronas, kita mula pula main roadshow. Kita pula mula bermain roadshow di shopping mall. It was during the 3rd quarter of 2019, tak silap saya. Waktu tu kita dah start main roadshow, kita buka booth. So kita berjaya main roadshow di Aeon Balakong, kita main di Aeon Mid Valley, kita main di Aeon Seremban 2, dan juga kita masuk ke Melawati Mall. So again, yang ini saya pun nak ucapkan terima kasih jugalah kepada seseorang yang memberi peluang dan ruang kepada kami lah. Waktu tu kita nak dia memberi kebenaran untuk kami run dia punya brand, buat roadshow waktu tu. So alhamdulillah, the roadshow was very very good, kan? It generates us income yang memang alhamdulillah lah pada waktu tu. Dan juga kita manage juga untuk hire part timers untuk kita kongsi rezeki dengan mereka pada waktu tu. So and again after 2019 pula enter 2020, then COVID-19 struck. So kita 2020 tu kita dah plan throughout the years lah. Throughout the years kita dah plan kita nak masuk mall mana untuk main roadshow. Kita dah plan satu-satu mall ni kita nak masuk, mall ni nak masuk, kita nak main roadshow mana. So kita dah plan dah. So eventually waktu tu kita telah diberi dugaan. So kita dah tak boleh masuk mall lah, mall semua tutup. Kan? Mall semua tutup. So mall semua tutup, kita terpaksa orang kata rely on income yang kita ada dekat Petronas tu saja. Sebab waktu tu kita ada 2 Petronas dan juga 1 Shell. Kita dah berjaya masuk 1 Shell waktu tu. Almost 90% of our income revenue hilang. Like that. Sebab yes. So sorry, silap saya adjust. Okay. So about 90% of our income waktu tu yang contribute kepada kita punya bottom line of the company hilang. So we were barely breathing. Kita survive apa yang kita boleh.
kita minimizekan kos apa yang boleh, dan juga bear in mind tuan-tuan puan-puan, viewers, Tuan Mak Dan, bila kita main retail ni, kita main consignment. Ya. Kita tak dapat kita tak dapat COD, kita tak dapat cash upfront, semua tak ada, kita main consignment. So dia macam orang kata macam nak cakap it's a bit choking for us lah, tapi but still kita survive. Kita boleh survive. Kita minimizekan the cost, kita guna apa yang saja yang kita boleh buat, dan kita fully utilize lah apa yang ada. Tapi pada masa tu kan, walaupun main consignment dekat retail tu, you masih rasa macam walaupun consignment tetapi kena teruskan. Kalau you tak rasa macam kita dah lain nak main consignment ni, kita kena stop ke, you memang Tak rasa boleh, tak, memang kita kena teruskan ni? Kena, maksud tuan bahagian retail tu ke? Bahagian retail ya. Ya, betul. Kita teruskan juga. So, yelah, walau macam mana pun kita still juga bertahan. Not to say lah kita kata kita langsung dah tak boleh buat duit. Kita boleh buat duit, tapi in terms of dia punya percentage tu tak berapa, kalau kita cakap tak berapa cun lah kalau compare pre-PKP ataupun pre-COVID before. Kan. So throughout 2020 tu, it was our struggling year. Kita memang struggle. So we took into a consideration yang di mana December last year, yang di mana kita dibenarkan untuk rentas negeri waktu tu. Saya dan dua sahabat saya ni, we took a break lah. Kita pergi somewhere else. Kita buat brainstorming, kita fikir, sebab kita dah sampai satu tahap, kita dah tak boleh buat macam ni dah. Kita kena think something yang boleh positifkan balik kita punya cash flow. Kan, sebab untuk company, memang cash flow, positive cash flow sangat-sangat penting. Okay? So kita brainstorm, kita bincang, kita buatlah apa saja, kita berfikir semua waktu tu apa yang kita nak buat untuk kita revive balik kita punya company. So waktu tu sebab lepas dah bincang semua, kita dapat satu produk durian crepe potato ni. So kenapa durian crepe? Waktu tu kita dah plan macam-macam lah, nak buat itulah, nak buat inilah, tapi kami teringat guru kami pernah cakap, dia kata mula dengan apa yang ada di tangan anda. So ironically, bukanlah kata mula di tangan anda kalau anda pegang orang kata Fujifilm punya Kodak, anda kena jual Fujifilm punya Kodak, bukan? It means kan, it means apa you punya expertise, apa you punya experience yang you pernah buat. So we think about it, kita dapat durian crepe kita pernah jual, why don't kita buat durian crepe? And then kita buatlah. Kita plan semua, and then alhamdulillah sebenarnya kita dah start jual kita punya durian crepe potato ni waktu bulan puasa tu hari, tapi waktu bulan puasa tu waktu bulan puasa tu is just that kita nak buat product validation, kita dah buat market traction tu dulu, kita nak test. Tu. Dan juga alhamdulillah lah 100 pack pun kita dapat habiskan dalam masa bulan Ramadan tu jugalah, dalam masa sebulan. And the best part is kita waktu minggu ketiga tu kita dah start tak naikkan banting durian crepe tau. Eventually ada je customer yang datang kata, durian crepe ada tak jual bang? Kata, dah habis dik, dah habis. So sebab sikit lah. Nama potato tu sebenarnya datang daripada apa? Ya? Nama potato. Oh, nama potato. Okey, nama potato tu dapat daripada sahabat saya, Cik Hairul. So dia yang beri nama tu. I don't know macam mana dia tiba-tiba, dia macam satu aha moment lah. Why don't kita letak nama potato? Saya dengan sahabat saya lagi seorang, Azizi tu lah. Boleh tahan? Okey kat nama tu? Kan sebab sebab macam dia macam brings maksud perfect. Okay? Tapi I know memang takkan ada perfect in the world. What we promise you is kita beri you yang paling terbaik, yang almost perfect. So this is perfect, so call lah, this is perfect, this is yang terbaik. So kita mungkin boleh bagi yang terbaik. Tapi saya tengok pun segi macam marketing, korang marketing potato, branding pun sendiri dinampak lebih kepada eksklusif. Exactly. Dan saya nampak, saya suka Instagram korang. Instagram style dekat situ. So it's interesting lah. It's bukan Instagram tu, it's something to you prefer to look at it as opposed to just macam orang hard sell sangat. Exactly tuan, betul. So you're building on the brand sebenarnya. Sangat-sangat suka. Exactly.
ramai orang sebenarnya cakap pada saya dan cakap dalam dunia bisnes ni kita kena kalau nak buat bisnes sendiri baik jadi agent dulu atau jadi dropship dulu ke. So you memang you agree with that? Exactly tuan, saya totally agree with that. Sebab if kalau you just not if you just not start terus jadi seorang founder, if you don't know how to play the game, if you don't know the market, if you don't know dekat siapa you nak menjual, then lambat laun produk yang you produce tu, yang you buat tu end up bawah katil aja. Trust me, you nak buat apa-apa pun jadi agent dulu, jadi dropship dulu so that you boleh create how to say you punya experience, you boleh develop you punya knowledge, apa orang kata you boleh into that product lah. Bila you dah spend masa dengan produk tu, then baru you tahu siapa you punya so-called, bahasa dia avatar lah, siapa pelanggan you. Lepas kalau you dah tahu siapa pelanggan you, it's easier for you to sell rather than you buat dulu produk, you don't know dekat siapa you nak jual. Then it's a suicide lah. Betul. But I suka sebenarnya cara korang maknanya Ekwan dengan dua lagi sahabat tu, maknanya walaupun jadi agent tetapi you walaupun agent tapi you treat that as if it's your own brand. So macam ada setengah orang ni jadi agent so setakat just tunggu ada orang order je, harap marketing kepada yang owner ke apa semua dan just tunggu dah order masuk. Tetapi korang memang bergerak sendiri, masuk ke dalam retail, korang yang masuk sepatutnya owner brand tu masuk ke dalam retail tapi korang yang gerak dulu, buat dulu macam sebab tu saya cakap bila jadi agent, bila jadi founder whatever, the team keliling sangat-sangat penting sebab bukan kita sebagai founder pandai tahu semua. Kadang-kadang agent kita tahu lebih daripada kita. So it's like a give and take thing. So sangat-sangat suka. Memang proaktif sangat sebenarnya. Dan orang yang tengok ni boleh dapat sebenarnya boleh ambil something, boleh ambil manfaat pada cara tu sebenarnya. Jadi agent tetapi jangan just jadi agent yang tunggu order masuk. Jadi agent yang proaktif dan bergerak sebenarnya. Betul, exactly. Okay, so biasa tanya pasal PKP terjejas ke apa sebenarnya, tapi kita dah cover dah, memang nampak sangat memang terjejas sebenarnya. So sekarang ni Perfecto ni kebanyakan completely online or ada juga offline? Ada juga dalam retail sekarang? Kita main online je dulu tuan. Kita fokus kepada online dulu, and then again to share some of our accomplishment jugalah. Minta izin saya rewind balik, macam tadi minggu lepas saya cakap kita berjaya jual 100 pack dalam masa sehari setengah dengan kempen 2 hari saja kan. So eventually right now kita dah ada seorang pelanggan yang kita dah macam indirectly kita boleh kata dia sebagai seorang agent untuk produk untuk brand Durian Creek Perfecto ni. Sebab throughout this week, okay, kalau kita cerita Perfecto nya brand ni baru je 1 minggu kan, tapi pelanggan tu seorang puan, dia dah beli dengan kami around 75 packs already within this week. So within 1 week 75 packs datang daripada dia saja. So bila kita tanya, kita of course kita nak dapatkan feedback, kita kena tanya question. Kita kena question apa benda produk ni bagus ke, packaging semua. Kita kena tanya. So eventually bila kita tanya, dia kata produk ni kalau compare produk kami ni, Perfecto Durian Creek ni berbeza dengan produk yang lain disebabkan oleh again isi durian yang banyak dan juga yang memang lagi pure lah so called. So bila dia dah rasa, dia buka open order untuk dia punya kawan-kawan, dia open order untuk dia punya kejiranan kan. So indirectly dia jadi seorang agent untuk kami dah. So dengan cara online saja tuan, dengan cara online. Sebab right now in teknologi punya age, you kena fully utilize technology. Technology plays a big role in business right now. Okay? Kenapa teknologi penting? Sebab teknologi inilah yang akan membantu anda grow. Okay, kita ambil cerita pasal, kita ambil orang kata comparison lah. Ataupun dari segi kita perbandingan. Internet, kita nak internet yang laju. Supaya kita dapat informasi yang cepat. So bila kita dapat informasi yang cepat, kita akan menang lah. Okey, kita masukkan pula dia dari segi konteks perniagaan. Okey? Time is money, speed is profit.
So dia benda tu bersangkut paut. Kelajuan speed tu kena penting lah. So that's why kita kena banyak leverage on the technology. Plus macam hari ni saya buat live dengan tuan-tuan puan-puan termasuk dengan Tuan Mat Dan. Free saja live. Free saja, tak perlu bayar pun. Yelah, kita we Kan? have our, sama dengan kita lah, we have our own platform lah. So macam Yes. zaman dulu kena masuk ke dalam TV, kena gantung kepada Ah. station TV, kena bayar. We can create platform as a founder, we create our own platform lah. So Exactly. orang Betul. ikut kita, bukan kita kena ikut dia. Ah. Kita orang yang ikut kita, kita yang create Betul. sebenarnya. Kita yang we Yeah. control it sebenarnya. Memang Yes. betul sangat tu. Maaf pencelah Tuan Mat Dan. Kita create our raving fan. Kita create our raving fan. Kita ada platform sendiri, kita ada channel kita sendiri. Kita create our content dan terus kita create our punya raving fan. So, easy lah. Betul lah. Ya, bukan easy tapi lagi mudah lah. Yes, lagi mudah lah. Kalau compare kita nak betul. pay buat advertisement yang masuk surat khabar, kan nak buat masuk billboard. Itu cost yang mahal tau tuan-tuan puan-puan. Main puluh ribu, berbelas ribu. Semua mahal dan impact sekarang ni kalau banding dengan 10 tahun lepas, 20 tahun lepas, offline online, impact lebih kuat di online sebenarnya sekarang ni daripada offline. Betul tuan. Saya setuju. So sekarang ni of course kita live di Halal Street dan semua tahu Halal Street adalah platform yang terbesar untuk produk-produk halal di UK sebenarnya. So Professor memang masuk. Okay, sebenarnya intention kami build this company bukan Profeto. Kita build this company adalah untuk kita share our product globally. Okay, untuk kita share our product particularly in F&B globally. Kerana kita ada 195 negara di dunia termasuk Malaysia, takkanlah kita tak boleh nak penetrate satu pun. Betul. It's a big opportunity. Yeah. Okay? Now, kalau kita talk about the market value, halal food industry worth of correct me if I'm wrong, halal food industry punya global market value is worth 1.9 trillion USD. Okay, so yang ini adalah 2020. Okay, particularly kalau UK saja, again, correct me if I'm wrong, is 4.5 billion. Betul. 4.5 billion. So it's a big, orang kata with growth of 5% annually. So dia ada okay yang kita boleh cerita pasal global is halal produk ni ada beberapa, tak silap saya ada 7 subsectors yang kita kena fikirlah. Cuma right now yang saya terangkan adalah dari segi F&B. Kalau yang globalnya kita ada F&B, kita ada pharmaceutical, kita ada hancongan, kita ada media, kita ada Islamic finance dan juga kita ada modest fashion. So itu 7 subsectors. Tapi apa yang saya terangkan tadi adalah kepada halal food sahaja. Kan? So Malaysia ni pula, kita negara Malaysia ni is orang kata is a blissful punya nation yang di mana kita ada pelbagai kaum, pelbagai agama, multiracial. So kita boleh consider sebagai colourful nation tau. Yeah. Okay? You tell me, you tak pernah ke makan makanan Melayu, Cina, India? Mesti pernah kan? Mesti pernah. Breakfast. Contoh breakfast, you makan roti canai, chapati, tanduri. That is an Indian food. Contoh kalau makan tengah hari, kita makan nasi lauk. Kan, nasi lauk kita makan orang kata rendang ke apa kan. Malay food. Ulam raja. Kalau masuk petang, kita teringin pula nak makan pau ke, imi, pan mi. Kan, it's a Chinese food. Kalau malam, kita pula nak makan western. Chicken chop, lamb chop, semua kan kita makan. Gila. Our punya taste profile ni, so called, kita dah, macam mana cakap, macam dah satu melting pot tau. Semua benda kita dah rasa dan kita boleh trigger yang mana sedap atau tak sedap. Kan, cuma kita kena adjust accordingly ikut locality lah. Kalau locality tu kata, ni manis sangat dan kita kena kurangkan manis lah. Kita kena adjust according to locality. So again saya nak tunjuk contoh juga. Memang betul kami teringin nak masuk juga ke Halal Street. Saya pernah dah liaise dah last year. Cuma ada on the second phase saya kami tak diterima masuk lah. Tapi tak apa. Kita tak cakap benda tu sebagai benda tu our punya defeat lah, tak ada.
Saya dah sendiri cakap kepada Puan Oja, kepada tim tu, saya sendiri cakap, give me 1 year, I'll come back stronger, saya cakap. Okay, insyaAllah. InsyaAllah saya akan come back dengan tim saya untuk promote Durian Crypto Photo ni masuk ke UK. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab saya selalu rasa kalau macam bila parents saya datang daripada UK, dia orang memang tak boleh nak makan durian. Memang dia orang tak boleh terima durian. Tetapi satu makanan yang ada durian yang dia boleh terima adalah durian crab. Mak saya Alhamdulillah. boleh makan durian crab sebab Alhamdulillah. dia walaupun ada durian tetapi dia ada cream dia, so dia lebih Yep. kepada dessert as opposed to it's just Yep. full on apa ni, isi durian kan. Ya, So betul. that it could be something untuk start to change people's perception and also lidah apa ni dengan durian lah, sebab Mak Saleh it will be difficult lah untuk it'll take time lah, it's gonna take time lah. Saya yakin orang putih Mak Saleh kalau kita start dengan durian crab yang sedap, InsyaAllah dah boleh buka satu pintu yang dia orang dah sedar bahawa sebenarnya durian ni adalah makanan yang sedap dan nanti Mak Saleh kasi aku durian. InsyaAllah tuan, insyaAllah. It's a succulent dessert basically. It's a succulent creamy dessert. Betul. Antara favorite saya juga sebenarnya. Sebab saya maaf Tuan Mak Dan, saya ada satu interesting perkongsian sebab waktu last year saya ada join di satu Google Meet dengan Mr. Simon dan juga waktu tu Halal Street ni lah. So ada satu Google Meet last year. So waktu tu Mr. Simon yang berucap, lepas tu dia cakap lah, saya tak ingat menu apa, antara 3, nasi lemak, sambal atau rendang, tak ingat lah, ada either of these 3 menus. Dia kata the western kat sana memang suka. Betul ke Madan? Betul, memang betul. Rendang lah. Rendang Rendang so, memang suka sangat. Memang favourite lah. Memang suka sangat. Sebab waktu tu I was macam speechless. Biar betul kan, sebab yelah spicy food kan, benda-benda gitu. Cakap biar betul lah. So okay lah, it's open up my mind lah waktu tu. So okay, alright. So macam tu lah. Malaysian products di UK memang dianggap macam exotic, something different lah. Sebab macam UK biasanya kita dapat curry, Indian, Chinese, and then more recently Thai. So these are like the main Indian, Chinese and Thai. Tapi sekarang saya nampak lebih tengah naik adalah Malaysian food. Tapi macam Ikhwan cakap lah, Malaysian food dalam tu ada Indian, ada Chinese, ada Malay. So yelah, it's a complete melting pot lah. Dan kita macam you bagi contoh yang pagi waktu jandai, tengah hari nasi lauk, malam, petang makan apa ni paung ke apa kan, roti pau ke apa kan. Tapi ni that's like an average day lah. Itu bukan benda yang pelik. Itu average day. Dan maksudnya tak ada dalam 195 ataupun 196 negara di dalam dunia kita ni. Kita ni macam memang untung kita duduk di Malaysia sebenarnya. Tak ramai negara macam kita dengan multiracial yang kita semua duduk macam ni. Dan apa saja yang kita nak makan kita boleh dapat. Betul? Sebelum exactly. Dan pukul berapa pun boleh dapat. Mana ada. Betul. Betul, pukul 1 pagi nasi kandar. Tak ada boleh. Dia bagi tahu negara lain. UK mana ada. Negara lain, betul. Makan kari dengan nasi. Malaysia dia sebenarnya. Malaysia dia. Betul, saya agree. I totally agree with that. Betul. Malaysia saja yang ada. Itulah mana ada. So memang untung kita sebenarnya. Walaupun kadang-kadang kita fikir macam alah gini, tetapi sebenarnya kita memang untung duduk di Malaysia sebenarnya. Walaupun 9,000 kes hari ni, tapi dah apa, lepas PKP ni habis, insyaAllah kita dah boleh balik rutin seperti biasa. Kedai makan boleh lepak 24 jam. Dan bayar at the end of the day, bayar berapa ringgit je. Betul? Masa tu kedai makan 4-5 jam, lepas tu bayar RM10 je. Mana ada. So yelah, we've come to the end of our show sebenarnya. So just before we end, I just kalau boleh, sebenarnya show kita has been very inspiring. I think a lot of people have got a lot from you, a lot of banyak benda yang kita belajar sebenarnya hari ni. Tetapi if you can leave us just with some advice ataupun bagi nasihat kepada penonton kita,
something which you think is meaningful boleh beri bermanfaat kepada tetamu kita. Okay, terima kasih. Alright, so saya berpegang kepada satu kata-kata oleh guru saya lah. Dia kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat, iaitu adalah hadis yang sahih. Okay, alright. So apa kalau dari segi business perspektif, saya nasihatkanlah, my advice is whatever it is, don't give up. Sebab prior 2018, before saya start saya punya business yang ni, saya dah buat beberapa business dan saya memang totally collapse lah. Okay, totally collapse tu memang collapse betul lah. Okay, saya tak point fingers dekat sesiapa pun. Saya point fingers kat diri saya sendiri. Okay, sebab waktu tu saya kurang ilmu. Saya ingat benda ni macam mudah. Kan, benda macam buat bisnes ni mudah, kita macam bekerja biasanya. Tapi it's totally different. Bekerja dan menjadi seorang usahawan adalah sangat-sangat berbeza. So, jangan berputus asa. Buat sampai jadi. Orang kata kalau benda tu tak jadi pun buat juga. Orang apa macam orang kita cakap jatuh 9 kali bangun 10 kali lah. Betul lah. Yang itulah sebel sikit. Yelah benda dia yelah advice yang sebenarnya sangat-sangat bermanfaat dan berguna sebenarnya. Don't give up. Macam walaupun kadang-kadang kita rasa down sampai macam apa, tapi kena bangkit juga. Betul. But Betul. if kalau itu adalah dream kita memang passion kita, then Exactly. that's what we were supposed to do. So Yeah. keep doing it. Ada banyak contoh macam apa ni, KFC yang owner KFC umur 60 tahun baru berjaya. Betul. Jadi berpuluh-puluh tahun buat tak berjaya. Dan tengok sekarang ni macam mana KFC satu dunia dah. Kita tak tahu rezeki Betul. kita di mana. Esok Betul. kita bangun, kita tak tahu macam dengan Professor. Kita tak tahu. Ha. Dia buat satu post Betul, kat tuan. Instagram, jadi viral, dia angkat ni, tiba-tiba ada 10,000 masuk. Mana tahu rezeki kita. Betul. So keep doing it. InsyaAllah. Never know. InsyaAllah. Macam kita, you might give up and then you don't know but you give up, and then 10 seconds after you give up, somebody nak order 100,000 keping. Tapi Betul. give up dah tak ada dah. So Betul. keep doing, keep pushing at it. So apa pun, I thank you so much for taking your time out, sharing everything with us today on the Daily Show. Thank you so much Ikhwan. I wish you all the best, Profeto, all the Terima best. kasih. You tiga orang yang co-founder, all the best bro. InsyaAllah nanti saya order lah. Cik. Terima kasih tuan. Okay bro, Assalamualaikum. Okay bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yay, Airul. Ya, okey Madan. Menarik kan? Airul. Okay, Banyak lah saya kena cuba ni Profeto ni. Tengok Instagram dia memang nampak tebal, memang biasanya kan durian sikit je kat bawah tu, cream Betul, lebih. betul. Tapi ni macam tengok durian tu tebal dia sama Tebal. dengan cream tu. Kena cuba Actually kan. Madan, dekat Halal Street, Encik Ikwan dah hantar kepada kami 2-3 kali dah untuk rasa. Walaupun dia tak dapat untung jual lah. Halal Street, walaupun tak dapat jual Halal Street because produk dia nak hantar ke UK kan, nak hantar ke UK ambil masa, so takut rosak. Walaupun dia tak jual Halal Street tapi dia selalu hantar dia punya produk ke staff di sini untuk rasa. Itulah nanti Sangat sedap. Nanti insya-Allah segi logistik tu boleh cari cara untuk hantar makanan yang refrigerated or something. Betul. Boleh Betul. sebab saya rasa orang UK boleh makan ni, dan especially Malaysians yang duduk di UK, dia akan suka. Dia akan suka sebab lama tak dapat makan durian kan. Okay, saya tengah cuba apa Madan. Ada yang request untuk live promokan dia punya produk. Saya tunggu dia join atau tak. Ni, okay ada ni. Ni, okay. Okay, Assalamualaikum. Sangkut pula Sudah. Lain tak ada pula. Pula dah. Ada kat luar tu. Yang saya pakai tahu wifi tu. Encik ni, ada abang ni dia jual kuih keria gula Melaka. Tapi tu dia ada kat luar tu, pakai data tau. Saya takut rasa tak apa, saya cuba dia. Actually dia dah request pada start pada live tadi. Dia nak promote dia punya kuih keria gula Melaka. Tak apa, saya rasa mungkin kalau dapat join pun kita tolong promokan. Dia ada kat siapa mana yang tu? nak beli kuih keria gula Melaka. Dia jual so- kat mana tu? Dia bagi tahu tak? Dia tak ada beritahu sebab dia adalah random view yang join kita punya live dan request untuk promo dia punya produk.
Tak apalah. Ya. Mungkin dia boleh esok boleh try blog ke apa. Betul. Kalau dia ada di rumah ada wifi okey sikit, guna data mesti memang susah sikit lah. Okay, Hairul, you ready? Okay, Madan ni Jad, ada yang beritahu rendang pun kena cuba juga Madan. Ada yang nak bagi Madan rendang. Rendah. Pernah makan rendang Madan? Dah pernah makan? Tapi boleh Kena cuba. lah. Okay, Kena cuba. alright. Rendah. Okay, Boleh boleh. cuba? Boleh. Okay, are you ready? Okay. Are you ready? Okay, ready? Okay, Semua lanjut, ready? Teka-teki? Okay, semua ready ya? Semua ready? Okay, penonton, quiet dulu nak tengok Hairul boleh dapat ke tak, okay? Ni tak pernah dapat lagi, okay? Okay, banyak jam. Okay. Jam apa yang busuk? Lagi senang Madan ini saya dah tahu pada sekolah rendah lagi. Apa? Jamban Madan. Hey! Dia senang daripada sekolah rendah saya dah dengar. Betul lah. Aku kata aku bagi yang simple-simple. Dia dapat dah. Ini mesti Zain bagi. Dah, ada saya nampak kat Instagram tadi ada orang share tadi. Ada itu memang dari sekolah rendah dah tahu. Itu sekolah rendah lagi saya dah dengar. Okay, right. Dah aku esok saya Okay. bagi yang susah sikit esok. So Madan, saya nak bagi iklan kejap sebelum kita end kita punya live. Okay. So kepada yang nak tengah view kita punya live ni, saya nak beritahu esok kita akan live pada pukul 11. Berbezanya setiap hari Sabtu kita akan live pada pukul 11 pagi. Dan juga saya ingatkan kepada yang belum join ke dalam Halastri ataupun belum follow kami, boleh pergi ke profile dan klik button follow. Dan juga kepada yang nak join ke dalam Halastri iaitu menjual produk anda ke UK, boleh pergi ke kami punya profile dan link pendaftaran dan klik terus di situ juga. Ada yang komen tu, borang pendaftaran, klik kat situ pun boleh. Okay Madai. Okay. Alright, Hairul. So terima kasih kepada bro Ekwan daripada Profeto. Terima kasih kepada Hairul Halal Street. Yelah macam saya cakap lah, kalau ingin daftar, sila daftar borang berdaftar di Instagram saya, di Instagram Halal Street, ataupun kalau tengok pada poster kita yang belakang Hairul tu, sekarang ni ada QR code, lagi senang. Boleh scan je QR code, the other way. Scan je QR code tu, situ. Untuk terus berdaftar. So yelah, esok Saturday, our only weekend show will be back again 11 AM tomorrow morning. Before we take a break on Sunday and back again on Monday. So stay tuned. Salam Jumaat. Happy Jumaat guys. Stay safe, stay at home. Take care and we'll see you tomorrow morning 11 AM. Thank you guys. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Bye bye.